Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ini cikgu akan sambung dengan 15.3 tentang kitar haid. Dan kita akan bermula dengan peranan hormon dalam kitar haid. Sebelum tu cikgu beritahu sikit suara cikgu ni tak berapa elok lah. Tapi cikgu harap kamu boleh dengar suara cikgu dengan jelas. Okay, dalam kitar haid ni, kalau kamu ada belajar sebelum tu, sebelum 15.3 ni ada diceritakan tentang spermatogenesis dengan oogenesis. Okay, jadi cikgu nak tekankan tentang oogenesis, iaitu proses kita menghasilkan gamet betina. Ataupun selama ni kita panggil over, tapi setepatnya bukan over. Okay, sebab seorang perempuan yang belum berkahwin, dia masih belum lengkap dia punya kitaran dia. Dia berhenti sampai ke meiosis 2. Berhenti hanya dekat metafasa 2. Okey. Jadi kalau dah kahwin barulah meiosis 2 akan lengkap, kita akan panggil ovum. Okey, kalau belum lengkap kita akan panggil usid sekunder, ataupun usid sekunder itulah gamet betina yang dibebaskan pada setiap bulan. Okey, jadi dalam kitar haid ni cikgu tak mau tekankan pada muka surat. Dalam buku teks kamu boleh rujuk sambil cikgu cerita, kamu rujuk buku teks. Okey, muka surat 293 cikgu tak akan pergi lanjut lah. Sebab cikgu nak bagi penerangan terus kepada muka surat 294. Okey, yang ni sebab cikgu rasa dalam 294 masa cikgu cerita, dia akan masuk sekali peranan hormon ni terlibat. Okey, jadi sebelum tu cikgu nak bagi tahu tentang kitar haid ni. Okey, kamu kena fahamlah kitar haid berlaku. Kitar haid berlaku ditunjukkan oleh pendarahan ataupun luruhnya dinding endometrium bersama-sama dengan usid sekunder yang mati, yang tidak disenyawakan. Okey, kamu boleh baca sendirilah lensa biologi ni. Okey, jadi kita terus tengok apa yang berlaku pada hari sebelum haid. Okey, kita akan tengok sehari sebelum haid. Bila cikgu cerita, cikgu nak kamu merujuk kepada jadual ni lah. Lagi mudah. Kita ada jadual, ada perkembangan folikel yang kamu kena tengok juga, dan juga kena tengok pada ketebalan endometrium. Okey, jadi cikgu akan bermula pada sehari sebelum haid. Okey, apa yang berlaku adalah semua hormon berada paras yang rendah. Okey, aras yang rendah. Semua hormon iaitu FSH. Okey, jadi kamu tahulah FSH, hormon perangsang folikel. Okey, LH, estrogen dengan progesteron berada pada tahap yang rendah. Pada sebelum period lah, sehari sebelum period. Okey, disebabkan tiada rangsangan daripada progesteron dan juga estrogen. Okey, jadi endometrium yang tebal, dia akan luruh. Jadi bila bermulanya endometrium ni luruh, itu dikira sebagai haid hari pertama. Okey, jadi sehari sebelum period, apa yang berlaku adalah hypothalamus. Hypothalamus ni adalah bahagian pada otak kita. Kamu boleh tengok balik bab sistem endokrin. Kalau cikgu nak cerita panjang nanti akan makan masa pula. Kamu tengok balik dalam sistem endokrin. Okey, kalau kamu perasan, cikgu lukis sikit lah. Ada 2 lobus. Okey, 2 lobus yang bersambung dengan satu bahagian. Ini adalah hypothalamus. Ini pula adalah kelenjar pituitary. Okey, jadi apa yang berlaku adalah sehari sebelum period, hypothalamus ni dia akan merembeskan GnRH. Okey, GnRH ni adalah hormon perembes gonadotropin. Okey, jadi bila hypothalamus ni merembeskan GnRH, apa yang berlaku adalah GnRH ni dia akan merangsang pula kelenjar pituitary. Okey, yang ada anterior dengan posterior. Okey, dia akan merangsang kelenjar pituitary
untuk merembeskan FSH dan juga LH. Okey. Jadi kita tahulah fungsi FSH ni, okey, FSH dengan LH ni dia akan dirembeskan ke dalam darah. Jadi FSH ni dia membantu perkembangan folikel dalam ovari. Yang ni kamu kena rujuk balik pada oogenesis. Okey, pada topik yang sebelumnya. Okey, perkembangan folikel kalau kita tengok, dia bermula daripada folikel primer, dia berkembang jadi folikel sekunder, kemudian dia akan berada pada folikel graft. Okey, kemudian folikel graft dia akan membebaskan usid sekunder, iaitu yang ini kita panggil proses ovulasi. Okey, jadi FSH ni lah dia akan membantu perkembangan folikel dalam ovari. Okey, dan folikel yang berkembang ni dia akan menghasilkan estrogen. Jadi kamu boleh nampak di sini apabila folikel ni mula berkembang, bertambah perkembangan dia, estrogen juga akan meningkat. Okey. Jadi selain daripada itu, okey, bila perkembangan folikel dia akan menghasilkan estrogen, dan estrogen ni pula sangat penting untuk menggalakkan kematangan folikel. Bila folikel ni matang, barulah usid sekunder ni dia boleh dibebaskan ataupun barulah boleh berlaku proses ovulasi. Okey, dan selain daripada itu, estrogen juga dia berfungsi untuk memulihkan dan membaiki dinding uterus. Sebab masa haid, okey, dinding uterus ni dia akan luruh. Jadi bila perkembang kamu tengok dia akan mula dinding uterus akan mula dibina balik dan dia akan dibaiki. Okey. Dan kemudian itu apa yang berlaku pada hari 0 hingga ke 5. Okey, kita sambung pula selepas itu apa yang berlaku pada hari ke-6 ke hari 14. Bermula dengan hari ke-6 hinggalah ke hari 14. Kamu ambil pembaris, kamu garis lagi luruslah. Okey, folikel yang berkembang dia akan merangsang tadi estrogen kan. Jadi estrogen akan bertambah. Nampak? Dia akan berlaku peningkatan estrogen dan kemuncak peningkatan estrogen adalah pada hari ke-12. Okey. Jadi apa yang berlaku pula? Folikel yang berkembang dia akan merangsang hypothalamus, okey, untuk merembeskan GnRH. Dia akan terus merembeskan GnRH. Jadi dia akan menghasilkan mekanisme suap balik positif, iaitu bila folikel bertambah, okey, folikel makin membesar, estrogen akan bertambah. Bila estrogen akan bertambah, GnRH juga akan bertambah, akan menjadi tinggi. Jadi apabila GnRH dirembeskan dengan banyak ataupun tinggi, dia akan merangsang kelenjar pituitari ni tadi untuk menghasilkan lebih banyak FSH dan juga LH. Jadi kamu boleh nampak di sini FSH, di sini dia akan meningkatlah. Okey, disebabkan estrogen yang meningkat. Okey, kemudian apa yang berlaku adalah, okey, tadi cikgu dah cerita tentang FSH. Okey, sekarang cikgu nak cerita pula tentang LH. Okey, LH ni dia akan berada kemuncak pada hari ke-13, iaitu sehari sebelum ovulasi. Ovulasi, okey, jadi LH ni dia buat apa? LH ni yang akan merangsang proses ovulasi yang akan berlaku pada hari ke-14. Jadi pada hari ke-14, apabila ovulasi berlaku, usid sekunder dibebaskan daripada folikel graft. Okey. Di sini cikgu harap kamu dapatlah. Okey. Jadi tinggallah bila dia dah bebaskan usid sekunder, jadi folikel yang tertinggal di sini, okey, akan dinamakan sebagai corpus luteum. Corpus luteum ni dia dah tak ada usid sekunder lah, tinggalan folikel. Okey, jadi corpus luteum ni
dia akan dirangsang oleh LH. Okey, LH masih lagi akan merangsang korpus luteum untuk merembeskan progesteron dengan estrogen. Jadi selepas ovulasi berlaku, barulah ada penghasilan progesteron dengan estrogen yang banyak. Jadi apabila progesteron bersama-sama dengan estrogen ni, dua-dua ni, dia akan merencatkan balik pertumbuhan ataupun perembesan FSH dengan LH. Jadi kamu nampak dekat sini, bila progesteron dengan estrogen ni tinggi, FSH dengan LH ni dia akan terencat penghasilan dia akan jadi sikit. Progesteron ni fungsinya adalah untuk merangsang yang ni untuk merangsang penebalan endometrium. Endometrium yang ni lah kita panggil penebalan endometrium. Dan juga dia kaya dengan salur darah. Untuk apa? Untuk menyediakan untuk penempelan embrio sekiranya persenyawaan berlaku. Jadi itu adalah apa yang berlaku pada hari 6 ke 14. Apa pula yang berlaku pada hari ke-22 hingga 28? Hari ke-22 sini hingga hari ke-28. Sekiranya persenyawaan tak berlaku, kalau tak ada persenyawaan, LH akan menurun. Bila LH menurun, korpus luteum dia akan merosot. LH menurun sebab tak ada persenyawaan, korpus luteum akan merosot. Dia akan mengecutlah untuk menghilang akhirnya nanti. Jadi bila korpus luteum merosot, progesteron dengan estrogen akan dihentikan. Jadi kamu nampaklah dia akan makin berkurang. Jadi endometrium pun dia akan luruh, dia akan bermula kitaran haid yang baru. Bila endometrium luruh ataupun haid hari pertama berlaku, dia akan ulang balik. GnRH akan dirembeskan semula. Dan dia akan merangsang kelenjar pituitari untuk merembeskan FSH dan juga LH supaya folikel yang baru akan berkembang. Itu sekiranya persenyawaan tak berlaku. Tapi kalau persenyawaan berlaku, korpus luteum dia akan berkembang. Untuk apa dia berkembang? Sebab dia akan terus menghasilkan progesteron dan juga estrogen. Supaya progesteron dengan estrogen akan terus dirembes untuk membolehkan endometrium terus menebal supaya dapat menyokong perkembangan fetus. Jadi itu sahaja berkaitan dengan kitar haid. Dia memang kena baca banyak kali lah untuk bagi kamu faham. Sebab soalan ni dia boleh naik dalam bentuk esei. Dia akan suruh kamu huraikan berdasarkan graf yang diberi. Jadi memang sangat penting untuk kamu faham graf. Untuk kamu faham perkembangan folikel. Kamu kena kaitkanlah ketiga-tiganya. Kemudian cikgu nak kamu juga baca peranan hormon dalam kehamilan dan keguguran. Korpus luteum dia akan terus menghasilkan estrogen dan progesteron selama 3 ke 4 bulan pertama lah selepas kehamilan. Lepas pada tu, barulah akan diambil alih oleh plasenta sehingga bayi dilahirkan. Progesteron tu dia akan merencat perembasan FSH dan LH. Jadi, kitar haid dan ovulasi tidak akan berlaku sepanjang tempoh kehamilan. Tak ada folikel baru yang terbentuklah semasa hamil. Tapi kalau hormon tak stabil, hormon progesteron tak stabil, estrogen pun tak stabil, dia akan boleh menyebabkan keguguran. Kemudian cikgu nak kamu baca sendirilah sindrom prahaid dan sindrom putus haid. Itu saja hari ini. Terima kasih.